Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, hari ini ataupun minggu ini tugasan awak ialah buat 2 muka surat sahaja, iaitu kita akan pergi darab masa dan juga bahagi masa. Okey, muka surat 66 dengan muka surat 67. Okay, kita tengok soalan nombor 1. 4 darab 6 hari 10 jam. Jadi awak buat bentuk lazim, ya. Kalau kat sini sepatutnya ada ni buatkan garisan T, bentuk lazim T yang mengasingkan unit hari dan juga jam. Buat macam ni. Okey, kemudian kita tengok 6 hari 10 jam. Soalan suruh darab 4. Bermaksud 4 ni kita kena darab dengan unit hari dan juga 4 ni kena darab dengan unit jam. Jadi kita kena darab 4 ni kedua-dua. Tapi cikgu suka kalau kamu letakkan 4 pada tempat hari juga supaya kamu tak keliru. Letakkan juga 4. Jadi ada 2 lah. Dekat situ. Maksudnya kamu takkan lupalah. Kalau tak letak 4 kat sini, takut kamu darab 10 darab 4, 40 je. 6 ni kamu tak darab. Boleh juga letakkan 4 di sini. Jadi darab dapat 40. Ini pula dapat 24. Okey, kemudian apa perlu kita buat? Okey, hari dengan jam. Apakah hubungan antara hari dan jam? 1 hari sama dengan 24 jam. Okey. Jadi di sini kita boleh mengeluarkan 24 jam tukarkan kepada 1 hari. So tolak 24, bakinya 16 jam. 24 tambah 1, 25 hari. Jadi jawapan kita ialah 25 hari 16 jam. Ini untuk soalan nombor 1. Okey, soalan nombor 2. Sama juga 10 darab 5 hari 8 jam. Jadi pada bentuk lazim T, kamu buat garisan macam ni dan garisan macam ni. Okey. Kemudian kamu letakkan juga angka 10. Letakkan juga angka 10 pada unit hari. Okay, sebab dah ada kotak kan. So, 1 kotak, 1 nombor lah. Okey, begini. Kemudian darab macam biasa. 8 darab 10, 80. 5 darab 10, 50. So, kita boleh tolak pula. Sebab dia melibatkan hari dan jam. 1 hari 24 jam. Kalau 2 hari. Jadi, kita tengok berapa maksimum. Berapa banyak jam yang kita boleh tukar kepada hari. Kalau 2 hari, bermaksud sama dengan berapa jam? 24 tambah 24 lah. Jadi 48 jam. Okey. Itu kalau 2 hari. Kalau 3 hari? 3 hari sama juga dengan 48 jam tambah lagi 24 jam. Iaitu sama dengan 72 jam. Yang ni kamu kena tulis. Letak siap-siap. Jadi kamu boleh fikir dah nak tolak berapa. Tolak 1 hari ke? Nak tolak 2 hari ke? Nak tolak 3 hari dekat jam ni. Okey. Sebabkan dia punya jumlah jam 80. Jadi kita boleh menolak sehingga 3 hari. Jadi tolak 72 di sini. Dan tambah 3 hari pada unit hari. Okey. Jadi tinggal 8 jam dan juga 53 hari. Jadi itu jawapan dia di atas. Okey, kita pergi pada soalan nombor 3. Sama juga
buat garisannya. Okey. Kemudian letakkan 6 di bawah unit jam. Okey. 3 darab 6, 18. 3 darab 6, 18. Okey, kalau kita ada 18 jam dekat sini 18 jam, kita boleh menukarkan berapa hari je? 18 jam. Kalau satu hari je dah 24 jam. Sorry, yang ini melibatkan minggu. Alright, jadi kita tak guna dah hubungan ini. Ini hubungan antara hari dan jam saja. Jadi kita kena lihat hubungan antara minggu dan juga hari. Jadi hubungan antara minggu dan hari ialah 1 minggu. 1 minggu sama dengan 7 hari kan? 1 minggu sama dengan 7 hari. Okey. So, kalau ada 18 hari, kita boleh tukarkan berapa minggu? Kalau kat sini kita tengok 14. Jadi maksudnya kita boleh menukar sehingga 2 minggu. Jadi awak buat siap-siap lagi dia punya hubungan. Okey. Naikkan hubungan unitnya 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu. Ya. Kalau 2 minggu, 14 hari. Dia pakai Sefer 7 lah. 7, 14, 21 macam tu. 3 minggu. Kalau nak senang ingat, kita ingat Sefer 7 je. Sebab dia bertambah 7 hari kan. 7, 14, 21 hari. Itu kalau 3 minggu. So, sebabkan kita hanya ada 18 hari, jadi kita hanya boleh sehingga 2 minggu saja. 3 minggu tak cukup. 3 minggu kena 21 hari. So, tolak 14 dan tambah 2 pada unit minggu. So, jawapan awak akan dapat baki hari 4 dan juga minggu kita dah bertambah jadi 20. Jadi jawapannya ialah 20 minggu 4 hari. Okey, begitu juga dengan soalan sebelah ni, masih lagi soalan nombor 4 ya. Sama juga melibatkan unit minggu dan hari. Gariskan dulu. Gariskan. Kemudian letak 13 pada unit minggu. Letak dua-dua, jadi kita takkan terlupa nak mendarab. Kalau letak satu je, kadang awak lupa. Okey, 1 darab 13, 13. 4 darab 13, 4 darab 3, 12. 1 letak sini, 2 bawah. 1 darab 4, 4 tambah 1, 5. So, kamu dapat 52 minggu. So, disebabkan kat sini ada 13 hari. 13 hari maksudnya kita hanya boleh, kalau nak ambil terus 2 minggu tak boleh, tak cukup. Dia kena 14 hari. So, kita hanya boleh menukarkan hari kepada 1 minggu je. So, tolak 7 dan tambah 1 minggu pada unit minggu. So, jawapan awak akan dapat baki hari ialah 6 dan minggu dah menjadi 53 minggu. Jadi, jawapan dia 53 minggu 6 hari. Okey, kemudian kita pergi pada soalan nombor 5. Soalan nombor 5 dah melibatkan unit tahun dan bulan. Hubungan antara tahun dan bulan ialah 1 tahun 12 bulan. Dan jangan lupa letakkan 8 pada unit sebelah ni. Okey. So, soalannya ialah 8 darab 3 tahun 4 bulan. So, 3 tahun 4 bulan masing-masing didarabkan dengan 8. Jadi, pada bulan 4 darab 8, 32. 3 darab 8, 24. Jadi, kita kena menulis di tengah ini hubungan antara tahun dan bulan. Okay, tulis 1 tahun sama dengan 12 bulan.
Itu kalau 1 tahun. Kalau 2 tahun, 2 tahun. 12 tambah 12, 24 bulan. Kalau 3 tahun pula, sama dengan tambahkan lagi 24 tambah 12. Jadi 36 bulan. Kita buat siap-siap survey unit ni supaya kita mudah nak berfikir kita nak tolak berapa. So dekat sini kita ada 32 bulan. 32 bulan bermaksud kita boleh tolak sehingga tak boleh 3 tahun. Kita tak boleh ambil sehingga menjadi 3 tahun kerana kena cukup 36. Ni baru 32. Jadi kita boleh menukar sehingga 2 tahun saja. Iaitu 24 bulan kita tolak dan tambahkan 2 tahun pada unit tahun. So bulannya dah tinggal 8 bulan dan tahun dah menjadi 26. So jawapan awak 26 tahun 8 bulan. Kita pergi soalan nombor 6. Soalan nombor 6. 11 darab 3 dekad 7 tahun. Ya. Jadi sama juga gariskan. Dan letakkan 11. 1. Okey. Sudah kita darab lah. Ini melibatkan hubungan antara dekad dan tahun. 1 dekad sama dengan berapa tahun kelas? 1 dekad sama dengan 10 tahun. Jadi, kalau kita nak tukar 2 dekad, kita memerlukan sebanyak 20 tahun. Begitu jugalah kalau 3 dekad. Ini sebenarnya boleh congak je, tapi tak apalah, cikgu tunjukkan. Macam tu. Okey, so kita buat. 7 darab 11, 77. 3 darab 11, 33. Kita ada 77 tahun, bermakna kita boleh tukar sehingga 70 tahun. Kita boleh keluarkan 70 tahun dan tukarkan kepada 7 dekad. Jadi baki tahun ada 7 tahun dan dekad ialah dah bertambah, dia jadi 40 dekad. Jadi jawapannya ialah 40 dekad 7 tahun. Okey, seterusnya kita pergi pada, dah habis dah, muka surat 66. Kita pergi muka surat 67. 67 ini melibatkan operasi bahagi unit masa. Kita tengok satu persatu. Soalan nombor 1. 10 hari 5 jam bahagi 7. Bermaksud, kedua-dua unit ini kita kena bahagikan dengan 7. Kita tengok dulu 10 hari bahagi 7. Sifar 7 maksudnya kita pilih di tempat pertama iaitu 7. Letakkan tempat 1 dan juga letakkan hari di atas. Kemudian kamu tolakkan 10 tolak 7. Tinggal baki 3 hari. Okey. Bila ada baki pada unit yang lebih besar iaitu unit hari, 3 hari ini kita kena tukarkan kepada jam. Jadi 1 hari sama dengan berapa? 1 hari sama dengan 24 jam. Bermaksud kalau 3 hari 24 jam darab 3 lah, iaitu 72 jam. Okey. Letakkan di tepi, di sebelah tepi kamu letakkan. Okey. Bermaksud kita menukarkan 3 hari, sebab 3 baki ni adalah unit hari. Tukarkan kepada
jam, iaitu 3 hari sama dengan 72 jam. Sebab itulah pada unit jam ini, iaitu asalnya 5 jam, ya, kamu susun dalam bentuk lazim, pastikan tempat sa dengan sa, puluh dengan puluh, ya. Jadi tambahkan 5 tambah 72 jam, dia dah menjadi 77 jam. Kemudian 77 jam ini kita bahagi dengan 7. Sebab itu dapat 11 di atas. Ya. Jadi 11, kalau kat sini kita boleh letak terus 11. Kalau contoh pada paparan cikgu ini, dia letakkan satu-satu. Ya, dia pilih tempat pertama 7, letak 1, ya, iaitu tempat pertama nilainya 7, tolakkan baki sifar. Biasa kamu akan letak baki sifar kat sini. Kan? Kamu akan letak baki sifar. Kemudian baru kamu akan turunkan nombor seterusnya, iaitu 7. Cari pula lagi dalam sifar 7 ada di tempat pertama, dan selesaikan. Sehinggalah baki sifar. Okey. Jadi jawapan kita ialah 1 hari 11 jam. Kamu tuliskan di ruang atas. Okey. Sama juga dengan soalan kedua. 21 minggu 5 hari bahagi 4. So, kat sini unit yang terlibat ialah minggu dan juga hari. Jadi, kita letakkan hubungan unit dia. 1 minggu sama dengan 7 hari. Okey. So, kita tengok. 21 minggu, ya, 5 hari bahagi 4. Kamu letakkan 21 minggu 5 hari, buatkan bentuk lazim, bahagi, ya, bahagi 4 maksudnya sifir 4. Jadi cari 21 dalam sifir 4. Ada di tempat kelima, iaitu 20. Tolakkan, bakinya 1. 1 ini bermaksud 1 minggu. Bila ada baki macam soalan tadi, kamu kena tukarkan baki itu, tukarkan ke unit sebelahnya. Ya. Jadi 1 minggu kita tukar ke unit hari. 1 minggu sama dengan 7 hari. Jadi kita perlu menambah 7 ini pada 5 hari. Okey, 5 tambah 7, 12. Bila kita dah jumlah, baru kita mula bahagi dengan 4. 12 bahagi 4, ya, cari dalam sifir 4. Di tempat ketiga, ya, kemudian kamu tolakkan bakinya sifar. Jadi jawapan 5 minggu 3 hari. Okey, letakkan di atas. Itu nombor 2. Kemudian kita pergi nombor 3. Melibatkan unit tahun dan juga bulan. Okey, 1 tahun 12 bulan. Kalau kita tengok kat sini berapa baki, baki dia 4, 4 tahun. 4 tahun, kalau nak cara cepat, kamu boleh juga buat operasi darab. Operasi darab. So, kat sini 4. Kalau 1 tahun ada 12 bulan, kalau 4 tahun, kamu darab saja 4. Lebih cepat. 2 darab 4, 8. 1 darab 4, 4. Bermaksud 4 tahun sama juga dengan 48 bulan. Okey. Kalau tak nak buat cara begini, dia lambat kan? Kalau ini 3 hari, 1 hari, 2 kalau begini kamu kena buat berulang-ulang kali kan? Sehinggalah kamu dapat hubungan, tempoh hubungan yang kamu nak. Tapi kalau kat sini sampai 4 tahun takkan nak buat 4 kali. Kalau sini 6 tahun takkan nak buat sampai 6 kali hubungan yang macam ni. Nak ditulis. Jadi kita boleh juga buat cara cepat begini. Okey. So, 11 tahun 1 bulan bahagi 7. So, kita pun buat. Okey, bahagi 7, sifir 7.
cari 11 dalam sifir 7. Kita pilih tempat pertama. Jadi 7. 11 tolak 7 bakinya 4. Iaitu 4 tahun. 4 tahun tukarkan kepada bulan. Tadi kita dah buat. Jadi 48 bulan. Kita tambahkan dengan bulan yang memang asal dah ada dalam soalan. Menjadi 49 bulan semuanya. Cari pula 49. Lepas kamu dah tambah, baru kamu boleh bahagi dengan 7. Jadi 49 ada pada tempat ke-7. Jadi kamu tolak bakinya sifar dan jawapannya 1 tahun 7 bulan. Okey. Masa kamu buat bentuk lazim bahagi ni, ke bawahkan sikit. Jangan rapat dengan bahagian untuk menulis jawapan akhir. Nampak dia macam bercantum kan? Jarakkan sikit. Turunkan sikit bentuk lazim bahagi. Okey, kemudian kita pergi pada soalan nombor 4. 24 dekad 3 tahun bahagi 9. Bermaksud hubungan yang terlibat ialah antara dekad dan juga tahun. 1 dekad bersamaan 10 tahun. Jadi kalau baki 6 dekad, kita tukar ke tahun, dia jadi 60 tahun. Okay, sebelum tu, 24 dekad bagi 9 dulu, kita pilih tempat kedua, iaitu 18. Bakinya 6 dekad. Okay, 6 dekad selepas dah tukar kepada tahun, kita jumlahkan dengan 3 tahun yang memang dah ada dalam soalan. Dia menjadi 63 tahun. Lepas kamu dah jumlahkan, barulah hasil jumlah ini kamu bahagi dengan 9. Jadi cari 63 dalam sifir 9 ada di tempat ke-7. Ya. So, selesaikan sehingga sifar. Kemudian jawapannya yang kita dapat ialah 2 dekad 7 tahun. Okey, seterusnya kita pergi soalan nombor 5. 21 tahun 8 bulan bahagi 20. Sama juga kamu susun soalan dan bahagikan dengan 20. Okey. Maknanya sifir 20. Kita pilih tempat pertama iaitu 20 dan bakinya 1 tahun. Bawa ataupun tukar 1 tahun kepada bulan iaitu 1 tahun sama dengan 12 bulan. 12 ini kamu tambahkan dengan 8 bulan yang sudah asal ada dalam soalan. Dia menjadi 20 bulan. Kemudian teruskan 20 bahagi dengan sifir 20. Sama di tempat pertama. Tapi unit ni dah jadi bulan. Ikut. So bahagikan. Tolakkan. So kat baki kamu dapat sifar. Dan jawapan 1 tahun 1 bulan. Ini mudahlah. Saya harap kamu faham apa yang cikgu terangkan. Kalau tak faham, kamu boleh WhatsApp cikgu. Tanya bahagian mana yang kamu tak faham. Okey. Kemudian nombor 6. 20 abad 16 tahun. Bahagi dengan 18. Bentuk lazim macam ni. Tapi turunkan sikit. Jangan rapat bentuk lazim dengan ruang nak menulis jawapan akhir tu. Okay, kemudian 20 cari dalam sifir 18. Kita pilih tempat pertama. 20 tolak 18. Bakinya 2 abad. Okay, jangan lupa menulis ya. Pada soalan abad, unit abad, pada jawapan bentuk lazim di atas ni pun kena tulis abad juga. Kemudian kita tukar, congak je ni. 1 abad 100 tahun, 2 abad 200 tahun. Okey, jumlahkan dengan 16 tahun asal yang memang ada. Jumlah semuanya 216 tahun. So, 216 tahun ini kita bahagikan dengan sifir 18. So, kamu buat satu persatu. Mula-mula cari 21 dalam sifir 18. Kita pilih tempat pertama iaitu 18. 21 tolak 18 bakinya 3. Turunkan 6 menjadi 36. Cari 36 dalam sifir 18. Ada di tempat kedua. Letak 2 di atas.
Kemudian tolakkan dan bakinya sifar. So jawapan kita ialah 1 abad 12 tahun. Okey. Letakkan anak panah juga ya, menunjukkan kamu telah memindahkan atau menukarkan abad kepada tahun. Letak juga anak panah. Okey, itu saja korang tugasan untuk minggu ini. Sebelum siapkan ya, kena siapkan. Bermakna murid-murid saya tak kiralah kumpulan A atau kumpulan B penggiliran ke sekolah. Kamu mesti siapkan sehingga muka surat 67. Tolong semak buku aktiviti. Pastikan semua tugasan telah disiapkan daripada unit 1 hinggalah unit 4. Unit 4 itu sehingga hari inilah. Iaitu sehingga muka surat 67. Okey. So minggu depan kumpulan A akan jumpa cikgu dulu. Manakala kumpulan B berada di rumah dan tunggu tugasan daripada cikgu melalui grup WhatsApp kelas kita. Okey, itu saja kelas. Apa-apa persoalan atau pertanyaan boleh WhatsApp cikgu. Kita jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.